Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung balik. Sebelum kita sudah bincang bagaimana cara kita memahami dan mengurus masalah. Jadi masalah pembelajaran jangan simpan di dalam otak sebab dia akan hilang. Jadi simpan, rekod dia. Ikut style kamu. Macam kalau kamu tengok saya punya buku conteng kan, dia ikut saya punya style. Saya tidak terikat dengan satu format yang khusus yang kadang-kadang terlalu rigid. Contoh, kalau analis item ni kadang-kadang paper 1 pun dianalisa. Okey, itu kalau lembaga untuk LPM memang dianalisa sebab untuk tujuan tahu soalan itu aras, tinggi, sederhana dan rendah. Tapi untuk kita, paper 1 tu tidak payah kita analisis sebab ia tidak menggambarkan pemikiran. Sebab jawapan sudah ada. Yang kita mahu ini ialah soalan yang menggambarkan apa yang ada di dalam otak budak. Maknanya item atau soalan yang mengundang respon. Maknanya genuinely tulen daripada budak. Kalau dia boleh jawab, dia boleh jawab. Tapi adakah jawapan itu betul atau tidak? Kadang budak ni dia salah konsep. Contoh sejarah. Kan? Bila kita tanya Perdana Menteri yang ketiga, dia sebut Muhyiddin Yassin. Maknanya dia baca buku. Dia sebut tulis nama Muhyiddin Yassin, tapi urutan itu salah. Itu kita panggil salah konsep, salah faham. Kan? Kita ni kadang-kadang menghukum budak, dia tidak dapat menjawab, menghukum mereka tak belajar. Tidak. Budak yang salah konsep, misconception, budak yang belajar tapi salah menjawab. Kan? Ataupun dia salah faham. Bila kita sudah huraikan, dia lain. Kadang proses jadi istilah jadi konsep, kadang-kadang bahan kimia jadi proses. Itu biasa berlaku tu. Jadi jangan kita lamsam bandelkan masalah terus membuat kesimpulan. Tidak boleh, tidak adil pada saya. Jadi kita kena buat analisa item. Kalau kamu mau jadi cikgu yang hebat dalam subjek kamu, belajar memahami masalah pembelajaran dan membuat analisa item. Kalau kamu terror ni, senang sudah hidup kamu. Kenapa? Sebab daripada masalah inilah kita bangunkan kita punya alamak, sudah bercenteng lah pula. Dari masalah inilah kita bangunkan kita punya modul PDP, kita punya bahan latih to be. Kadang kita ni membuat modul macam tidak ada objektif tau. Kita buat sekadar nak buat. Saya tidak suka buat kerja begitu. Saya suka buat kerja based on problem. Maknanya saya buat untuk menyelesaikan masalah. Saya tidak suka fanciness atau do for the sake of doing. Oh, pantang nenek moyang saya. Kalau saya buat soalan tambahan latih to be, maknanya soalan tu saya akan cari soalan yang bersifat diagnostik yang memang saya tahu majoriti budak tak akan boleh jawab even kalau dia buka buku open book question. Okay, next. Dari masalah juga kita boleh merangka ujian. Jadi macam ujian bulanan tu kita boleh reka dia supaya bersifat diagnostik. Maknanya memang sengaja kita perangkap budak supaya budak tahu di mana kekurangan dia, kelemahan dia. Ataupun macam saya buat ujian pengetahuan asas. Saya tekal aras pengetahuan saja. Kenapa saya buat ujian pengetahuan asas? Saya ada 4 ujian pengetahuan asas untuk bab tingkatan 4 saja. Sebab tajuk tingkatan 4 ni tajuk sukar. Jadi saya buat 2 ujian untuk teks, istilah fungsi, proses, bahan kimia, konsep. Dan juga 2 ujian gambar aja. Tingkatan 4 saja. Kenapa saya buat? Sebab masalahnya ialah budak saya ni benda asas, benda yang dihafal, aras pengetahuan pun tak kuasai. Jadi bio ni 70% kepat. 30% itu aras pengetahuan dan kepahaman, 15 pengetahuan, 15 kepahaman. Jadi kalau tahu dan faham pun tidak, apa faedah kita membincang soalan kebat? Kan? Sebab soalan ni mastery. Kalau tidak tahu level 1, no point for you to go for the next level, level 2 and so on. Okey, jadi saya kena buatlah ujian pengetahuan asas. Maknanya saya buat ujian pengetahuan asas itu supaya saya mahu budak hafal perkara yang wajib dia hafal. Jadi maknanya based on masalah juga. Dari saya semak buku dia orang, tak perlulah saya membel panjang. Satu lagi, kadang-kadang ni masa berlalu kita tengok perubahan budak. Budak semakin susah mau faham kan sebab basicnya semakin lemah. Okey, jadi kita punya alat bantu mengajar apa semua pun kena disesuaikan dengan masalah. Jadi
Itu sebab saya rajin mengutip masalah. Sebab saya mau tukar seluruh PDP saya. Bermula dari saya rancang pengajaran itu sampailah pentaksiran. Okay, and then kalau kita mau buat aktiviti PDP yang berbentuk hands-on ke apakah, kita tidak buat saja untuk pensi-pensi ya. Untuk menyerapkan hati kalau ada lesson study atau kita dicerak oleh Nazir. Tidak. Saya mau buat aktiviti PDP yang hands-on ini tujuannya supaya budak saya faham dan saya tidak payah membebel balik-balik mengulang sampai ketua. Okay. Saya suka buat aktiviti yang saya nampak kesan dia. Kalau tidak ada kesan, saya malas buat. Okay, next. Soalan exam. Okay, kalau kita mau mereka bentuk soalan exam GSU. Dari GSU itu kita tahu sudah. Kita sudah spot mana yang kita mau buat soalan. Kan, pada arah seberapa. Kenapa? Kan, sebab kita tahu masalah. Kita mau perangkap budak. Bukan kita mau menyiksa budak, tapi kita mau dia bermasalah dan dia nampak masalah dan dia boleh selesaikan masalah. Okey, jadi tahu, bukan saja kita buat ni. Saya tidak buat kerja untuk pensiunas, untuk jadi guru cemerlang dan sebagainya. Tidak, saya mau senang mengajar. Saya tahu mengajar itu membosankan kalau kita tidak ada misi pribadi, tidak ada target, tidak ada sasaran. Maknanya mengulang benda yang sama berulang-ulang, itu yang menjadikan kita bosan bekerja. Okay, kadang-kadang jadi bosan hidup sebab kita tidak ada mission, kan, tidak ada purpose, macam sekadar rutin robot. Okay, next kita tengok skrip jawapan. Okay, kita ambil contoh ini. Nah, ini dia, saya buat ni ujian diagnostik pengetahuan asas matematik. Jadi saya berminat dengan dua masalah besar macam saya bilang tadi. Apa ni? Darab dengan bahagi. Okey, jadi kita cuba analisa. Saya tunjuk dia punya cara dia. Cuba tengok budak ni. Budak ni kamu tengok. Dia punya operasi tambah dengan dia punya operasi tolak line clear. Maknanya budak pandai. Tiba-tiba dia sangkut sudah di bahagi. Darab kamu tengok. Dia sah dia okey, clear. Bila puluh dia masalah sudah. Bahagi sama juga. Dia sangkut di puluh ni. Okey, bahagi dia okey sikit. Cuba kita tengok skrip yang kedua. Nah, ini saya panggil kalau begini ni, saya panggil total loss. Okey, dapat sudah kan? Yang ini tadi apa dia? Okey, sa dia okey. Puluh KO, kan? Okey, tengok budak ni. Yang budak ni nampak. Okey, kamu tengok bahagi dia. Bahagi sa, kan? Puluh bahagi sa, ratus bahagi sa, ribu bahagi sa, dia sangkut. Tapi dia kuasai bahagi. Tapi bila bahagi sudah puluh bahagi puluh, ratus bahagi puluh, hancur. Maknanya dia masalah dengan puluh. Kan? Sa dia settle, puluh dia sangkut. Okey, next. Nah, ini pun sama. Sa dia settle, darab, puluh dia sangkut. Nah, ini bahagi pun sama. Sa dia settle. Jadi nanti kalau kita membuat intervensi, kita janganlah ajar konsep bahagi yang asas. Kita tackle je yang puluh ni. Kecuali budak-budak yang total loss. Total loss kita kena ajar dari zero balik. Jadi untuk budak ni, dia sudah faham konsep bahagi. Satu benda itu dibahagi. Cuma dia tidak tahu operasi kalau sudah melibatkan nombor sa yang besar-besar ni. Kan? Jadi kita bagi dulu logiknya, iaitu kita buat secara tradisional, and then kita bagi shortcut. Shortcut ini maknanya kalau 10 kita tambah je kosong jadi 900. Begitu juga, ini kita darab 2 dulu, and then kita tambah kosong di ujung 1. Nah, itu sahaja. Jadi maknanya kan, kita bijak dalam menyelesaikan masalah. Kita tidak meroyan, sebab kita tahu betul masalah. Jadi kita tackle itu sahaja. Jangan kita buat latih tubi balik, kan? Tidak boleh. Bila kita buat latih tubi balik, dia tidak menyelesaikan masalah. Sebab yang orang yang gila latih tubi ni, yang dia nampak masalah pencapaian, lulus gagal berapa saya tidak berminat dengan itu. Saya berminat dengan menyelesaikan masalah pembelajaran supaya saya ada kaedah yang berkesan dan supaya saya tidak balik-balik membebel, mengulang, reteach, mengajar balik. Cuma budak kalau total loss.
Di situ dia oke lagi, darab. Lepas tu hangus semuanya. Ada lagi satu sangkut boleh. Tapi bahagi habis, total loss. Bahagi total loss. Okey, macam ini kan, dia ada berapa bahagi ni? Ada 6, jadi saya letak markah lulusnya 4. Saya tidak ada bagi, maknanya dia mesti betul 4 baru kita kata dia kuasai bahagi. Begitu juga darab. Okey. Jadi macam mana kita tulis? Jadi kita pindahkanlah ke buku. Jadi masalah kita tadi yang antara masalah yang kita dapat tadi, kita buat bahasa simple saja. Macam saya. Sa. Puluh KO. Jadi berapa orang saya kita tangkap tadi? 1, 2, katakan 3. Kita letaklah begitu. Nanti kita tengok lagi skrip, kita tambah lagi. Kalau kita ada jumpa masalah baru macam tadi kan, total loss. Kita tulislah total loss. Tak boleh ditukang sudah. Tambah. Kalau kita ada jumpa pattern baru. Sekejap saya tengok kalau ada pattern unik lain daripada dua masalah yang kita jumpa dari kata soalan. Cuba tengok ni case uniknya. Kamu tengok budak-budak ni dia cuba bermain dengan rumus ini. Kan? Tapi salah juga. Maknanya dia ada effort, ada usaha. Dia mau menjawab, dia tahu tu ada kaedah. Cuma mungkin dia salah gunakan. Jadi jangan kita terus hukum budak total loss. Kita ni dalam kepala kita lulus gagal, itu sahaja. And then kita tuduh budak tidak belajar. Masalah tidak belajar itu masalah lain. Kalau budak tidak belajar, dia tidak jawab ni, kosong dia biar. Jadi kalau ada pattern baru, kita tambah ke dalam senarai masalah yang kita jumpa tadi. Ini saya tidak tahu apa maksud dalam matematiknya. Dia macam dia tidak boleh jajarkan begini. Dia tidak boleh itu. Dia tidak pandai buat yang ini nih. Kamu tengok budak menunjuk cara kerja. Saya rasa ini satu pattern baru. Cuma saya belum summary lagi apa nama masalah yang saya kena tulis di buku. So saya belum betul-betul buat analisis data ni. Saya buat video ni hanya untuk tunjuk cara bagaimana kita mengecam corak atau pattern masalah. Ini kita kutip daripada kertas ujian, modul, peperiksaan. Maknanya kita tentukan, kita cari masalah di dalam skrip jawapan. Next ujian diagnostik. Ujian diagnostik ni maknanya masalah kita sudah tahu. So pecahan ni saya tahu masalahnya. Apa dia? Yang pertama saya mau tengok adakah budak berupaya menukar objek grafik ke bentuk pecahan. Contoh ini kan 1/2. Budak ni tak boleh jawab. Ini 1/3 pun dia tak boleh jawab. Maknanya dia tidak faham konsep pecahan. Dia zero ni. Bila zero ni, ya saya panggil total loss. Maknanya budak ni kena ada kelas khas dia orang. Kamu tengok. And then dari pecahan ke objek. Tengok ni. Nilai pecahan 2/4. Dia lorek lah. Sepatutnya dia lorek separuh kan. Kadang budak, ada peliknya budak, dia kenal itu 1/2 tapi dia tidak tahu itu 2/4. Maknanya tidak faham konsep pecahan. Ini 1/4. Dia fikir lorek 2/2. Jadi konsep pun tidak. Jadi kalau sudah konsep pecahan dia tidak boleh kuasai, hangus. Next. Di sini saya mau budak tahukah nilai sesuatu pecahan. Contoh. Soalannya mana pecahan yang paling besar? 100% budak menjawab ini. Ada 100 lebih budak kan, semua jawab ini. Dia tengok bawah tu. Maknanya dia tidak faham konsep bahawa pecahan itu ialah satu unit yang dibahagi. Ini maknanya masalah saya sudah tahu. Saya hanya confirmkan saja pakai ujian diagnostik. Itu mana ujian diagnostik? Bukan kita saja-saja pergi. Ada orang ni download soalan dari internet terus buat ujian diagnostik. Astagfirullah, nampak betul lah jahil. Diagnostik ni kita sudah macam doktor. Bila kita mengadu sakit tekak, dia akan diagnose kita dengan masalah yang berkaitan dengan tekak, paru-paru. Dia tidak akan diagnose kita punya kencing, kan? Dia tidak akan diagnose kita punya kulit. Sebab tidak ada kena-mengena dengan penyakit kulit. Jadi maknanya soal masalah tu sudah ada, kita cuma confirmkan degree. Jadi selalu saya buat ni, kalau saya buat kajian tindakan, kan buat inovasi, saya buatlah ini.
And then soalan ni saya tak bincang. Tak bincang, simpan. Lepas tu, lepas kita intervene, perkenalkan intervensi atau inovasi, kita test balik ini. Itu dipanggil uji-uji semula. Kan, ada perubahan kefahaman ke tidak? Berkesan ke tidak? Saya suka begitu. Okey, sebab soalan yang sama. Okey, ini. Ini saya mau budak kenal konsep setengah suku. Kan? Setengah campur setengah, kalau dicongak satulah. Suku campur suku, congak satu. Setengah, 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 dua. And then ini aplikasi dalam kehidupan seharian. Setengah daripada RM20. Memang teruk. Kesian budak-budak. Jadi bayangkan kalau pecahan yang mudah begini pun budak tidak kuasai, memang dia akan tercicir matematik seumur hidup. Okey, ini kes-kes ni 1/10. Okey, kita tengok budak pandai. Ini yang paling tinggi markah lah, 9/10. Kamu tengok, masih juga ada masalah. Kamu tengok, setengah campur setengah, saya mau tes ni, dia punya kebolehan mencongak. Setengah campur setengah 1, tapi dia kira pakai rumus. Dia tahu 2/2 dan dia gantung di situ. Kan, dia tidak tahu yang 2/2 itu adalah 1. Sebab dia hafal ini rumus pecahan, dia tak faham pun konsep pecahan. Next, kamu tengok ni. Ini 4/2. Kan, dia tahu, dia belajar tu rumus, campur je di atas 4/2 dan mati di situ. Kita bagi betul lah, tapi kita highlight. Ini dia tidak faham konsep pecahan. Ini kita panggil masalah pembelajaran. Jadi kalau ujian diagnostik tu, kita sudah tentukan ada 5 aspek yang saya mau tengok. Kamu tengok budak pandai ni. Ini pun dia salah. Nah, jadi 100% 3 kelas saya diagnose tu semua tidak tahu nilai sesuatu pecahan, mana besar mana kecil. Ini cara kita memahami masalah. Kalau kamu sudah pandai begini, tidak perlu pengalaman banyak. 3 tahun cukup. Kalau kamu sudah jadikan ini amalan kan, biasa. Okey, nanti cepat kamu kuasai subjek kamu. Jadi, bila kita sudah biasa berurusan dengan masalah, maka kita akan cepat menjadi penyelesai masalah. Jadi kita akan cari intervensi mungkin, atau tiba-tiba kita terfikir sesuatu yang baru, maka jadilah dia inovasi. Okey, itu sahaja dari saya. Jumpa lagi. Okey, next video ialah bagaimana membangunkan intervensi.